Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya bersiaran kembali di sesi FB Live, sesi-sesi untuk saya sharing berkenaan dengan ilmu emas. So apa khabar semua? So saya harap semua sahabat-sahabat di bawah rahmat ilahi selalulah sihat selalu di hari Jumaat ini. Okey. So hari ini saya bersiaran awal sikit sebab pukul 11 nanti saya ada nak kena keluar. Okey. So untuk yang belum mengenali saya Nur Asiah binti Ismail, merupakan priority dealer public gold. Saya giat berkongsi berkenaan dengan ilmu emas, ilmu emas fizikal untuk memandaikanlah, untuk berkongsi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu boleh tahu apakah ciri-ciri dan emas yang perlu kita simpanlah, okey, sebagai insurans kepada kewangan kita. Okey. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan kenapa saya pilih emas public gold Okey. So kenapa saya pilih emas public gold? Semalam saya ada bercerita berkenaan dengan emas dan saya. So semalam secara general lah. Hari ini saya nak bercerita secara spesifik. Kenapa saya pilih emas public gold tu sendiri? So dari segi perspektif penyimpan lah ni ya. So nanti puan-puan boleh relate lah sama ada benda ni sesuai atau tidak dengan tuan-puan nak pilih emas public gold kan. So untuk simpanan tu. So kenapa saya pilih ni ya? Okey. So dia ada 7 kriteria lah, 7 kriteria untuk kita pilih emas ni, untuk kita menyimpan emas ni ya. So emas fizikal lah, emas 999 lah yang ni spesifiknya. Okey. So kriteria pertama adalah harga yang berpatutan, bukan harga yang murah ya. Sebab kalau kita pilih harga yang murah tapi tidak ada package yang lain-lain, contoh yang nombor 2 tu kan spirit value, kemudahan jual beli, so tak ada kat situ. Jadi mungkin kita akan rugilah juga, tak untung ataupun rugi bila kita beli emas tersebut. Okey. So harga patutan maknanya public gold bukan harga yang paling murah lah, mungkin bukan harga yang paling murah tapi berpatutan. Memang berpatutan. Saya berpatutan dan harganya telus. Maknanya siapa-siapa nak beli boleh tengok dalam website public gold, www.publicgold.com.my. Okey, so boleh tengok dalam tu ada hargalah. So kalau macam contoh yang tengok harga dan tak pasti macam mana, yang ini harga dia macam mana, yang ni harga macam mana, boleh je hubungi saya. Nanti saya boleh assist tuan-puan lah untuk faham harga, untuk faham harga macam mana harga sebenarnya. Sebab ada 3 kategori harga dalam website tu. Ada harga yang tetap untuk yang small item, itu fixed value. Ada harga yang berubah 20 minit sekali, dan ada harga contohnya yang untuk harga akaun emas tu dia berubah sehari sekali. So ada 3 jenis. So bolehlah hubungi saya untuk tahu detail benda-benda tu So itu harga yang patutan lah. So harga telus dan kita tahu benda tu. Jadi tak ada siapa-siapa. Saya beli pun harga yang sama. Maknanya contoh kata tuan-puan nak beli harga sama, saya pun beli harga sama. Cuma nanti saya akan dapat selepas tu lah baru dapat sedikit public gold bagi kira commission untuk saya yang sendiri. Itu harga patutan So memang harganya berkadaran lah dengan harga emas dunia. Dan adalah public gold kan dia pun meniaga kan, so dia adalah kadar keuntungan dia. So boleh tengok dan dalam website tu juga ada graf harga semasa dunia, tu pun boleh refer dalam tu. Okay, so kriteria kedua adalah spirit value yang rendah. Spirit ni apa? Spirit ni adalah beza antara harga beli dan harga jual. So maknanya bila kat sini kita dapat untung lah, maknanya kalau spirit tu positif kita untung. So spirit ni beza harga beli dengan harga jual. Kita beli nanti kita nak berapa harga jual dengan harga belilah kan, baru kita untung. Okey, maknanya sepatutnya kita kena jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang kita beli baru untung. So maknanya spirit value ni harga tu lah. Okey, so untuk spirit value emas di public gold adalah antara 6 hingga 9%. So mana-mana kalau puan-puan boleh check lah, pakar-pakar emas mengatakan kalau spirit value-nya bawah 10% adalah berpatutan. So public gold spirit value dia adalah 6 hingga 9%
sahaja. So 6% tu untuk yang besar lah. So contoh yang 1 kilo 6%. Tapi yang kecil-kecil macam contoh kata yang 1 dinar 4.25 gram tu dia punya split value adalah 9%. So 9% kat situ. Jadi bila split value ni rendah, maknanya bila kita nak jual, cepatlah kita dapat untung. Maknanya bila dia dah naik 10%, kita dah ada 1% lah kita punya keuntungan. Itu dia punya kenapa kita kena cari yang split value dia rendah. Okey. So yang ketiga adalah kemudahan jual dan beli. Maknanya kita kena cari syarikat yang menjual secara yang nak menjual tu, kita nak jual dan belinya mudah. Mudah. Maknanya kalau macam contoh Public Gold ni, sebab apa saya pilih? Sebabnya dia semuanya melalui website. Maknanya boleh beli. Bila kita tengok harga rendah, kita nak beli, kita lock sahaja. Nanti macam contoh kita lock yang contoh yang kita nak beli kita nak beli yang secara outright purchase, maknanya kita beli cash and carry, kita beli dan nanti lepas kita dah bayar semua, kita boleh ambil. Maknanya yang itu kita boleh beli. Bila tengok harga rendah, kita boleh lock. Dalam masa 24 jam kena bayar. Dalam masa 24 jam. Maknanya tak adalah macam on the dot kena bayar, tak ada. Dia dalam masa 24 jam kena bayar. Sama juga yang EPP, Easy Payment Purchase tu, yang beli ansuran. Pun sama juga. Maknanya bila kita tengok, harga rendah ni, aku nak belilah. Tapi aku tak ada duit banyak. Jadi aku boleh, macam contoh saya lah sebagai penyimpan, maknanya aku nak beli, aku lock. Lepas tu, bayar yang secara ansuran tu. Mana contoh kata 1 dinar, macam hari ni, ada lagi promosi yang 1 dinar boleh bayar 10 kali dalam RM106 satu bulan. 10 bulan tak boleh dapat. So boleh lock hari ni. Kalau nak lock hari ni, boleh je hubungi saya. Promosi tu tamat malam ni. So boleh beli beli dan nanti dalam masa 10 boleh bayar. So maknanya memang semua melalui online saja, melalui website. Yang 9 kali bayar nanti tu pun semuanya melalui website. Nanti saya akan ajarlah macam mana cara, saya akan assist macam mana cara untuk jual beli melalui website semua. Contoh, tapi kalau yang fizikal tu tak bolehlah beli melalui website, jual melalui website. Macam contoh kita beli dan nak jual, kalau fizikal tak boleh jual melalui website lah. Kena pergi ke branch, bawa. Sebabnya kan kita pegang kan, kita simpan benda tu. So kita bawa ke branch, baru kita boleh jual. Tapi kalau yang tadi saya cakap yang pertama, beli secara outright, maknanya beli cash and carry. Satu lagi beli dan bayar ansuran. Yang itu pun pegang-pegang juga. Bila habis bayar, kita akan dapatlah benda tu. Satu lagi melalui account. Yang account tu kalau kita belum keluarkan, yang itu pun boleh keluarkan juga. Bila dah ada emas dalam account kita boleh keluarkan. Yang tu bila kita keluarkan, yang itu pun sama jugalah, maknanya kena bawa ke branch lah bila kita nak jual balik. Tapi kalau kita tak keluar lagi, saya pun ada terang hari Selasa berkenaan dengan yang akaun ni. Maknanya yang tu bila kita tak keluarkan lagi, kita boleh je jual melalui website, maknanya online. Dalam masa 2 hari selepas kelulusan, duit masuk balik dalam akaun kita. Nak pajak pun boleh. Nak pajak melalui online pun boleh. So senang. So tu yang saya cari, kemudahan jual dan beli. Tak adalah macam contoh kita nak kena pergi beli dekat contohlah syarikat A, kita pergi beli dia office hour saja. So bila harga rendah, contoh 12 malam, kita tak boleh nak beli. Kita tengok je lah harga rendah, tapi tak boleh beli. Kena tunggu esok pagi, pukul 9 pagi baru boleh buka, baru boleh pergi buka dekat tu. Harga itu dah naik masa tu mungkin kan. So itu antara kelebihan lah kenapa saya pilih kemudahan jual dan beli tu senang. So yang ketiga adalah ketersediaan stok. Kesediaan stok. So saya nak yang selalu ada stok lah bila saya ada. So itu memang kelebihan juga Public Gold lah. So sekarang lagi lah senang. Kesediaan stok ni dia memang ready stock, dan ada lagi GIT, Gold in Transit. Gold in Transit. Gold in Transit maknanya kita beli dan kita minta aje Public Gold postkan kepada kita. Yang sekarang ni memang ada promosi, dia memang boleh post satu parcel tu 21.25 gram ataupun 20 gram lah. 21.25 gram tu sebab dia merujuk kepada 5 dinar. Okay, so maknanya maksimum 5 dinar ataupun 20 gram bunga emas. Boleh post hanya RM10 sahaja. Itu lagi senang lah kan. Tak adalah kita nak pergi ke branch apa semua. Yalah, kadang-kadang kan branch ni kan tempat yang strategik. So parking lagi lah apa semua kan. So memang kita pun tak adalah nak susah nak pergi ke branch tu. So beli je, kita beli dan stok sudah ada, dah senang je kita dapat sekarang. Duduk kat rumah je, kita tunggu kita punya emas sampai. Dan ada insurans so tak ada risau lah benda tengah jalan ke, kalau hilang Public Gold akan ganti sebab ada insurans. So tak ada masalah. Selagi yang keempat adalah reputasi syarikat. Yang kelima dah. Kriteria kelima, reputasi syarikat. Public Gold ni sudah beroperasi daripada 2008
sehingga hari inilah 2008 sampai hari ini dah berapa tahun? Dah berapa belas tahun kan. So sehingga hari ini tak pernah lagi lah orang yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. So memang dipercayai, trusted lah kira ya. So tak ada masalah benda tu. So memang you all beli, kalau sahabat-sahabat beli memang akan dapat. Kita janji akan dapat. So kalau janji tadi yang gold in transit yang kita post hilang, public gold janji akan ganti. Jangan risau. So reputasi syarikat tak pernah lagi lah dia pun kena masuk ke apa benda yang tak elok lah, dapat bad reputation ke apa tak pernah. Sudah berapa belas tahun kan. So susah tu jugalah nak jaga reputasi tu. Alhamdulillah sehingga kini tak pernah lah public gold dapat bad reputasi. Dan yang ke-6 adalah mudah dipajak. Okey, mudah dipajak. Yang ini Mesra Ar-Rahnu. So untuk pengetahuan tuan-puan, emas public gold ni, kita ni public gold ada MOU dengan Ar-Rahnu Post. Ar-Rahnu Post tu kan Post Malaysia kan, GLC. So maknanya bila syarikat-syarikat besar GLC yang besar tu boleh bekerjasama dengan public gold, maknanya establish lah syarikat tu kan. So memang kalau pergi dekat dekat pejabat pos yang ada Ar-Rahnu tu, so pun nak pajak tak ada masalah, memang senang sangat. Saya dah pernah pajak lah dekat pos Ar-Rahnu dan memang diterima lah. Tak ada kena buka seal apa semua. Kalau contoh yang LBMA, yang itu ada London Bullion Market Association tu, maknanya yang ada seal, kalau dibuka spread dia nanti naik tau. Spread dia naik. Contoh 9 jadi 10 ke jadi 11. Tapi kalau kita pergi pajak dekat Ar-Rahnu Post, dia tak buka seal tu, so kita terjagalah kita punya emas. Jadinya tak adalah turun nilai kita punya emas tu. So mudah dipajak. Kebanyakan lah, banyak lah yang ada. Tapi kenapa nak pergi cari tempat lain kan? Sedangkan kalau kita pajak di pos Ar-Rahnu ni boleh dikatakan yang saya tahu, macam contoh kat sini pejabat pos Dengkil yang tak adalah besar pun, kecil je pejabat pos Dengkil tu pun ada Ar-Rahnu kat situ. Mungkin boleh kata semua lah kot, saya pun tak pasti nak kata semua, saya tak berani, tapi kebanyakannya ada. Macam contoh kat sini ada Dengkil dan Bangi ada. So Dengkil pun ada, pejabat pos kecil pun ada. So mudah dipajak. Okey. So satu lagi, kalau tuan-puan nak tahulah tips-tips nak memajak ni, carilah yang dia, kalau kita pajak kat situ tak masuk dalam Sikris-Sitos tu. So kalau pajak dekat pos Ar-Rahnu tak masuk Kalau pajak dekat bank, nanti masuk dalam Sikris kita punya, maknanya kita berhutang lah kat situ. Walaupun sebenarnya kita tak ambil loan pun, kita pergi just pajak duit, pajak aset kita kan, tapi still masuk dalam Sikris kalau kita pergi pajak dekat pejabat bank-bank. So carilah yang bukan bank lah kalau kita tak nak masuk dalam senarai tu kan. Itu pengalaman saya lah. Lepas tu saya pergi pajak kan dekat pos Ar-Rahnu. Okay, so memang senang. Lagi satu, dia juga public gold juga ada pajak sendiri. So KDI Dagang dan Koperasi Dagang Emas yang di public gold. So boleh je pergi di public gold dan pajak di situ. Itu pun senang dia punya proses. So saya pun dah cuba pergi buat proses dekat situ, senang. Terus dapat duit cash. Okay. So memang sangat senang lah Mesra Ar-Rahnu lah emas public gold ni. So kalau tuan-puan nak pakai duit sekejap, pergi je pajak kan. So tu yang saya selalu tulis dalam FB saya. Bila kita ada emas, kita ada duit sebenarnya. Tapi bila memang kita tak ada duit, tak adalah. Kau kena pergi meminjam lah dengan orang kan. Kalau kau tak ada emas semua, kau tak ada emas, kau tak ada duit. Kalau ada kecemasan, itu pentingnya dana kecemasan kena ada. Tapi yang selalu saya sarankan jugalah kepada saya punya penyimpan, ada yang memang tak ada dana kecemasan walaupun kata contoh 2,000 ke pun dia tak ada. Padahal kalau yang saya kenal tu, maknanya saya tahulah dia punya kewangannya elok je pun, dia punya pendapatan. Tapi bila macam tu, saya sarankan dululah yang ada 2,000 bunga emas 10 gram. Tapi saya kata tak payah, si pegang benda tu, takut apa-apa berlaku dalam masa terdekat. Sayanglah kalau kata benda tu nak kena jual, kalau dia nak guna duit banyak kan, nak kena jual, tak sampai lagi dia punya split tu tak habis lagi, so rugi dia kan. So itu saya selalu saran macam tu lah. So dia cakap kat saya balik, apalah kata penjual macam ni, orang nak beli yang besar tapi dia suruh beli yang kecil, tak ada. So saya sarankan dia beli dulu, simpan dulu istiqomah 100 sebulan melalui akaun. Sebab saya lebih kepada menjaga kepentingan penyimpan saya, bukan saya punya poket tak sebenarnya.
So kita nak win-win situation lah. Lebih-lebihnya lagi situation kepada penyimpan. Okey. So satu lagi adalah patuh syariah. Ini yang paling yang kriteria kalau saya paling penting. Sebab saya nak yang patuh syariah. Saya tak nak emas saya tu saya beli, kita was-was kan. Benarnya benda ni boleh ke tak boleh? Macam itulah kan. So bila dah ada patuh syariah, memang semua tiga cara pembelian tadi tu yang saya sebutkan tadi tu, beli cash and carry, beli bayar ansuran, menyimpan dalam akaun, semua ada sijil patuh syariah oleh N-Money Advisor. N-Money Advisor ni diketuai oleh Datuk Dr. Daud Bakar. So pakar muamalat terkenal lah seluruh dunia tu, bukannya Malaysia je dia ni terkenal. So memang boleh kita trusted lah benda tu, maknanya memang patuh syariah. So tak ada masalah untuk kita simpan, untuk kita pegang mas-mas kita dengan public gold. So kalau itu sajalah 7 kriteria. Maknanya kita kena tengok secara package lah. Sebab kalau ada yang contoh pernah tanya saya, sekejap saya nak tengok ni. Yang pernah tanya saya, kalau kita beli kenapa macam tinggi je harga? Tak tahulah, dia tengok masa tu, dia ni yang menanya saya ni, dia mungkin tak celik sangat lagi emas lah. Dia tengok dekat harga Kitco ke apa, emas, saya tak ingat apa, tapi maknanya harga emas yang mentah. Bukannya harga semua yang orang jual, harga semua mentah kan, harga mentah. Tak ada lagi kira macam kadar keuntungan syarikat penjual tu lah. Mestilah syarikat, siapa-siapa pun nak jual, nak ada untung kan. Kita jual pun, kalau kita jual nasi lemak kat rumah pun, modal kita contohlah nasi lemak biasa, saya ada pernah baca orang penjual nasi lemak cakap dia modal satu bungkus sekarang dalam RM1 10 sen macam tu lah. So takkanlah dia nak jual RM1 10 sen kan, mestilah dia nak untung. Samalah juga dengan public gold, dia pun nak untung, so dia bagi. Tapi bagi saya kadar keuntungan yang dia ambil sangat berpatutan lah, sangat berpatutan. So okey, so bila macam tu kita boleh percayalah, kita boleh percaya kepada kepada syarikat ni untuk kita nak membeli dengan public gold. So kepada yang masih mencari-cari, so boleh tengoklah apa kriteria kita. Apa kriteria yang kita kena tengok untuk dapatkan emas kita yang terbaik lah untuk kita simpan sepanjang zaman, sepanjang masa kan, kalau boleh. Sebab saya jenis yang kalau beli tak nak jual sebenarnya. Sebab emas kan sayang. Sebab itu beza dia emas dengan duit tau. So kalau yang belum menyimpan lagi, try simpan dulu emas, baru boleh rasa aura dia. Memang aura dia lain. Dia bukan macam duit. Bila kita ada duit, kita nak beli. Tapi bila kita ada emas, kita nak simpan. Macam saya, tak apalah yang orang kata sengkit, tak apa. Asalkan sengkit kita tahu kita ada something. Kalau ada berlaku kecemasan, kita ada backup untuk kita nak guna. Okay. So terima kasih kepada yang menonton. Saya tengok ada Puan Mariam tu. Terima kasih Puan Mariam. Ni dealer hebat juga lah dalam public gold. Puan Mariam boleh je tengok dekat FB Puan Mariam pun, dia ada selalu berkongsi lah ilmu-ilmu emas. So itu sahaja daripada saya. Kalau tak ada soalan. So itu sahaja daripada saya. Semoga ada manfaatnya daripada perkongsian saya mengenai kriteria pilih emas ni. Semoga anda dapat membeli emas yang memberi keuntungan kepada anda untuk long term. Bukan kata dalam masa sekejap, tak ada. Kita dapat sebab emas ni adalah untuk long term investment. Long term investment. So kena pilih. Kita tak nak sharing lagi sikit lagi, padahal nak habis dah rasa. Sebab saya pernah dengar ada kes yang dia beli, dia ni pelabur lah, dia memang kes sebenar, namanya dirahsiakan. So itu kes sebenar. Dia beli 1 kilo macam tu lah, lebih kurang, maknanya banyak. So kalau naik RM10 1 gram pun dia dah untung banyak kan. Sebab sekilo darab dengan 1,000 kan, dia dah untung berapa. So dia nak jual. Bila dia beli, maknanya mungkin dia tengok harga sahajalah. Bila dia tengok harga, dia nak pergi jual, syarikat tu tak pastilah, mungkin tak kemampuan ke macam mana ke, tapi syarikat tu tak boleh beli balik. So tak boleh beli balik. Jadi dia kena pergi jual dekat tempat lain. So spread dia tinggi. So sayanglah dia tak untung lah di situ. Mungkin tak pastilah dia untung ke atau rugi, tapi maknanya jadi rugilah dia kat situ. Itu sebab kita kena pilih yang ada package. Bukan sahaja sebab harga.
Okey. So itu saja daripada saya. Semoga ada manfaat. Kalau rasa benda ni bermanfaat, boleh share video saya ni. So kita jumpa lagi, insya-Allah. Sejanji diri saya sebenarnya, saya nak istiqamah bagi ilmu emas ni kepada tuan-puan, sahabat-sahabat saya di FB setiap harilah, insya-Allah. Doakan saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.